Apa teknologi tu? Akan ada recording tak Mr. Nat? Akan ada recording. Jangan risau, saya tengah record ni. Saya record menggunakan OBS. Nanti saya akan letak dekat satu channel. Okay, you tengok dekat group tu, nanti masuk dalam ni channel handphone. Okay. Abang Syukri Aziz kata handphone, smartphone dan komputer, teknologi smartphone ke? Yes, betul. Okay, yang mana kalau kita tahu, okay, era awal permulaan internet adalah bermulanya pada tahun 2000. Okey, 2000 adalah perkembangan internet. Tetapi sepanjang era 2000 tu, okey, 2000 2010, okey, internet ni mula berkembang, tetapi dia tak sepesat tahun 2011 dan ke depan. Sebab apa? Sebab pada ketika 2010 sehingga 2000 ke 2010, internet berkembang, tetapi teknologi untuk mendapatkan capaian internet tu masih lagi terhad. Yang mana dia terhad kepada orang yang tahu saja. Kalau dalam masyarakat tu, kita boleh katakan 20%, 30% saja yang pandai guna internet dan ada kemudahan untuk mengakses internet. Waktu tu nak akses internet kena guna komputer. Komputer tu besar-besar bas. Okey? Kalau nak guna internet, kita tak macam sekarang ni, internet dekat tangan. Kan, phone tu, okay, phone tu kita boleh connect dengan internet. Bermaksud internet kita kat tangan lah. Okay, so pada era tu tak ada lagi. Dan pada tahun 2011 dan ke depan, barulah teknologi untuk mendapat capaian internet yang lebih mudah tu dikembangkan. Okey, permulaan dia starting dengan apa? Permulaan dia starting dengan diperkenalkan smartphone. Bukan kata sebelum tu tak ada handphone. Sebelum tu ada handphone. Handphone pada waktu tu boleh, okey, boleh nak orang kata apa? Connect dengan internet. Kan, sebelum tahun 2010 bukan katakan tak ada handphone yang boleh connect dengan internet. Ada. Tetapi pada waktu tu masyarakat tak sedar lagi kepentingan internet dan apa internet boleh buat dekat dalam phone. Bila wujudnya smartphone, barulah dia wujud teknologi baru. Okey, smartphone dapat connect dengan internet dan keluarnya aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan penggunaan internet. Contohnya, kalau tahun sebelum daripada smartphone, cara orang texting adalah menggunakan message. Kan, pakai kredit apa semua. Tapi lepas dia smartphone diperkenalkan, ada aplikasi untuk chatting dan texting dalam smartphone tu, menggantikan message. Iaitu kita ada apa? Kita ada WhatsApp apa semua tu lah. Dan juga e-commerce, bidang orang kata apa, perniagaan atas talian dah mula ada disebabkan adanya aplikasi-aplikasi yang menyediakan kemudahan untuk beli belah secara online. So dekat situ bukan setakat secara teknologi, secara perkembangan ekonomi pun boost ketika tahun 2011 ke hadapan. Okey, yang mana orang dah mula sedar akan kepentingan internet dan wujudnya dunia tanpa sepadan. Pada waktu tu baru keluarnya term dunia tanpa sepadan. Kalau sebelum tu dunia masih lagi ada sepadan. Sebab apa? Sebab tak ramai yang pandai guna internet. Tapi lepas pada tahun 2011 dah mudah nak dapat internet, dah mudah nak guna internet, barulah wujudnya term dunia tanpa sepadan. Okey, orang kata apa, dalam satu masyarakat tu, kalau pada sebelum ni 20 ke 30% yang sedar tentang internet, yang tahu guna internet, meningkat. Okey, meningkat ke paras 70-80% pandai guna internet, daripada golongan muda, golongan pertengahan, sehinggalah ke golongan yang orang kata apa, dewasa dah tua, semua pandai guna internet, semua tahu ada smartphone, semua orang kata apa, ada akaun Facebook sendiri. Macam tu. Okay, so pada ketika tu ekonomi memang pesat lah. Lagi-lagi dalam bidang teknologi, banyak orang kata apa, syarikat-syarikat yang mengeluarkan teknologi ni, okay, tumbuh macam cendawan. Lagi-lagi syarikat yang smartphone lah, okay, syarikat smartphone ni tumbuh macam cendawan dan majoriti ni berjaya. Sebab apa? Sebab waktu ketika tu semua orang dah sedar kepentingan smartphone dan semua nak tukar smartphone.
So dekat situ demand bagi smartphone meningkat. Bila demand bagi smartphone meningkat, bermaksud ekonomi pun akan berkembang lah. Orang semakin berusaha bekerja untuk beli smartphone. So bila dah ada smartphone, bukan setakat nak smartphone saja, nak top up internet lagi. Bermaksud dekat situ, ekonomi ni semakin pesat. Sebab apa? Sebab rakyat ni semakin berbelanja. Cuba you ingat balik macam saya pernah katakan, tunjang ekonomi ni asas dia adalah berdasarkan atas perbelanjaan kita. Semakin banyak kita berbelanja, semakin berkembang ekonomi tersebut. Sebab apa? Sebab perbelanjaan kita ni merupakan pendapatan pada orang lain. So pendapatan orang lain tu, dia tak akan simpan, dia akan belanja juga. So benda tu adalah, orang kata apa, sebagai dia macam chain reaction tau. Tindak balas berantai. Kita belanja, orang lain pun belanja. Pendapatan kita merupakan perbelanjaan orang lain, dan juga perbelanjaan kita merupakan pendapatan orang lain. So bila benda tu keep repeat, dan semakin berkembang, so boleh dikatakan ekonomi dia berkembang daripada situ. So itu adalah pada tahun 2011 2015. Kemuncak dia ke tahun 2015 lah. Selepas pada tu bermulanya balik zaman-zaman kenaikan bagi harga emas. 2015 dan ke depan. Kenapa pula ni? Tengah-tengah ada orang kata apa? Tengah-tengah seronok teknologi ni diperkembangkan, kenapa tiba-tiba jatuh pula ekonomi ni? Kenapa ekonomi ni menguncup, ataupun kenapa harga emas ni tengah-tengah jatuh dia boleh naik balik? Kenapa tengah-tengah tu dia boleh naik balik? Kenapa? Apa antara sebab-sebab dia? Apa antara sebab-sebab dia? Kenapa 2015 dan ke depan sehingga hari inilah harga emas tu menguat? Dolar semakin melemah, banyak krisis berlaku. Ya, betul. Recession kot. Pada ketika ni, dah mulalah orang kata apa, ada krisis-krisis dalaman yang berlaku lah. Krisis-krisis dalaman yang berlaku. Kalau kita throwback balik, dah orang kata apa, dah ada dah orang kata apa, mulanya kejatuhan nilai dolar pada ketika ni. Lepas dolar menguat, nilai dolar dah mula jatuh balik. Sebelum ni dolar menguat disebabkan perkembangan teknologi. Lepas pada tu terus dia melemah balik. So ini yang kita panggil sebagai economic cycle. Sehinggalah ke hari ini kita lihat trend harga emas masih lagi berada dalam satu pergerakan menaik, pergerakan uptrend. Masih belum tamat lagi uptrend tersebut, masih lagi berada dalam pergerakan harga menaik. So dia punya cycle sekarang ni, cycle yang kita tengah lalui ni adalah bermula daripada tahun 2015 sehingga ke hari ini. Itulah cycle yang kita lihat. Bermula daripada tahun 2015, itulah cycle yang kita lihat. Boleh nampak tak? Yang mana masih belum tamat lagi. So yang ada yang katakan pada tahun hadapan akan berlakunya recession.
Bila berlakunya recession, bermaksud harga emas tu akan naik lebih tinggi lagi lah. Kan? So dekat sini you dah boleh nampak dah macam mana corak pergerakan harga emas ni sepanjang zaman lah. Okey, yang mana kita ambil bermulanya daripada harga emas tu, orang kata apa, membuat satu pergerakan uptrend yang besar, iaitu selepas tahun 1971, bila sahaja harga US dollar tu tidak lagi disandarkan pada emas. Pada ketika itulah, okey, harga emas terus melonjak. Sebab apa? Sebab pada ketika tu nilai dolar ataupun supply dolar sebenarnya dah berlebihan. Dah, orang kata apa, melepasi kuantiti emas yang disimpan. So bila katakan supply ni bertambah, apa jadi dekat harga? Harga akan jatuh lah. Kan? Harga dolar tu akan jatuh dan menyebabkan harga apa naik? Harga emas tu naik. Okey, semua dah nampak dah all time goal ni. Sebelum kita nak melompat masuk ke dalam kita punya topik hari ni, dah nampak dah tentang all time goal. Boleh faham tak macam mana pergerakan harga gold sepanjang zaman ni? Inilah dia punya corak. Okey, di mana naik dia, di mana turun dia, di mana naik dia. Okey, kalau kita lihat sekali lalu, kita nampak harga gold daripada dulu sampai sekarang memang naik. Okey, dulu harga gold start 1971 berapa? $40 1 ounce. Hari ni dah $1,750 1 ounce. Memang kita tengok, satu kenaikan yang besar. Tetapi dalam kenaikan yang besar tu ada waktu ataupun ada ketikanya harga emas tu jatuh. Okey, dalam satu kenaikan yang besar tu ada waktu-waktu dia, yang mana waktu-waktu kegelapan lah bagi harga emas ni, yang di mana harga emas ni jatuh. Contoh yang kita boleh ambil 1980 sehingga ke tahun 2000 harga emas jatuh. 2011 sehingga ke tahun 2015 harga emas jatuh. Yang paling terbaru tahun 2020 sehingga ke tahun bila? Sehingga ke tahun ni harga emas jatuh. So memang harga emas secara average dia meningkat, tetapi ada dekat part-part dia yang harga emas sebenarnya jatuh. Sebab tu pentingnya kita kena kenali pergerakan harga emas sepanjang zaman ni, supaya kita nak detect waktu kita sekarang ni, adakah di fasa pergerakan harga emas tu naik ataupun fasa pergerakan harga emas tu tengah jatuh, yang macam berlaku yang sebelum ni. 1980, 2000, 2011, 2015, 2020 sehingga 2022. Adakah kita berada di fasa-fasa tersebut ataupun kita dah melepasi fasa tersebut? Itu pentingnya kita review sejarah. Kita buka balik sejarah, kita buka balik harga-harga emas yang lama ni untuk kita tengok. Sebab orang asyik cakap harga emas ni naik, tak ada turun-turun. Tapi sebenarnya ada waktu-waktu dia harga emas ni jatuh. Bukan sekejap. Okey, makan tahun juga dia jatuh. Okey. So sekarang ni kita terus masuk ke trading view lah. Okey, kejap Okey, so dekat trading view kita nak terus buka dekat sini. Okey, kita nak terus buka, kita nak terus masuk. Okey, kita punya topik iaitu kita punya case study pada malam ni adalah kita nak memahami, okey, kita nak memahami krisis ekonomi ataupun krisis kewangan yang baru saja berlaku pada tahun 2007-2008. 2007-2008. Okey. Soalan. 2007-2008, apa penyebab krisis ekonomi tersebut? Apa penyebab krisis ekonomi pada tahun 2007-2008? Siapa boleh jawab? Okey, yang mana ada filem. Ada filem yang menceritakan
tentang krisis ekonomi pada tahun 2007-2008. Siapa yang tengok filem tersebut dia tahulah. Bank besar US jatuh kot. Ya betul. Ahmad, Big Shot. Ya betul. Cerita Big Shot. Okey, cerita Big Shot tu dia mengisahkan tentang krisis ekonomi 2007-2008. Okey, so dia ada banyak peristiwa lah. Okey, dia ada banyak peristiwa sehingga mencetuskan krisis ekonomi. Krisis ekonomi ni dia tak tercetus disebabkan satu peristiwa saja. Dia banyak peristiwa yang orang kata apa, yang terjadi di satu masa yang menyebabkan krisis tu berlaku. Krisis ni tidak berlaku disebabkan satu perkara saja. Dia adalah disebabkan atas banyak faktor. Antaranya kalau kita boleh listkan, 2007-2008 inflasi meningkat. Inflasi dunia meningkat pada tahun 2007-2008. Sebab apa pada tahun 2007-2008 inflasi dunia meningkat? Salah satu dia sebabkan krisis tenaga. Krisis tenaga tu krisis minyak lah. Harga minyak tiba-tiba meningkat. Bila harga minyak meningkat, ni semua berkaitan juga dengan supply minyak di Timur Tengah tu lah. Bila katakan harga minyak ni meningkat, harga barangan pun meningkat. Bila harga barangan meningkat, apa jadi? Inflasi terjadi. So inflasi ni dia tak attack satu negara. Dia attack secara global. Macam yang kita tengah rasakan juga sekarang ni, iaitu apa? Iaitu inflasi attack kita secara global. Malaysia kena, Indonesia kena, Singapura kena, Thailand kena, Amerika yang besar tu pun, Amerika negara gergasi ekonomi tu pun kena. Kena dengan kesan inflasi ni, iaitu harga barang semua melonjak naik. Nilai mata wang jatuh. So itu yang pertama. Yang kedua, pengangguran. Of course lah, setiap tahun akan ada pengangguran, tapi pengangguran pada tahun 2007-2008 terlalu kritikal. Tak kisahlah pengangguran yang kita nak tengok sekarang ni, pengangguran dekat Amerika lah. Pengangguran dekat Amerika ni, orang kata apa, berada dalam keadaan yang kritikal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah krisis perumahan di Amerika. Krisis perumahan di Amerika yang mana sebelum ni punya style adalah untuk you beli rumah senang nak dapat loan. Sebab apa? Sebab dia ada satu skim yang panggil sebagai housing mortgage, yang mana dekat situ kalau you kerja biasa-biasa pun you boleh buat loan untuk beli rumah, bukan setakat satu, 2 atau 3 pun boleh dapat. Maksudnya kalau you apply for the loan untuk rumah, senang lulus. Dia tak tengok pun you punya background tu, dia just terus luluskan saja. So pada waktu tu industri real estate ni memang tengah mencanak-canak lah. Tahun 2007-2008 ni memang tengah, orang kata apa, tengah hangat lah. Semua orang nak buat real estate, semua orang nak bina rumah, semua orang nak jual rumah. Tetapi dia tak tahu pada waktu tu juga inflasi tengah menyengkap dan juga pengangguran. Kan? Orang beli rumah, tiba-tiba harga barangan naik. Macam mana nak bayar rumah, macam mana nak beli barangan keperluan harian lagi. Orang beli rumah, tiba-tiba hilang pekerjaan, terus menganggur. Macam mana nak bayar loan rumah? So waktu tu tengah sibuk semua orang nak beli rumah. Ada yang dah beli rumah, mula hadapi masalah untuk bayar balik loan tersebut. So bila benda tu semakin memuncak, jadilah orang kata apa, krisis keuangan berlaku, iaitu pada tahun 2008 dengan bermulanya jatuh satu syarikat pelaburan yang besar. Macam yang Uncle Mus kata ni, Lehman Brothers. Lehman Brothers ni antara top
hedge fund company yang ada dekat Wall Street gulung tikar terus. Sebab apa? Sebab waktu ni, macam saya kata tadi, industri real estate ni tengah memuncak. So dekat situ hedge fund yang ada ni, ambil kesempatan lah, untuk meletakkan dana pelaburan dalam industri real estate, dalam industri nak bagi pinjaman perumahan. So bila pinjaman perumahan jatuh, apa jadi dekat dia punya pelaburan? Pelaburan dia pun sekali bungkus. Termasuk dengan dia punya company pun sekali gulung tikar. Sebab boleh dikatakan majoriti hedge fund yang ada di Wall Street pada ketika tu memang dia punya model pelaburan berfokuskan kepada real estate dekat US. Sebab industri tu tengah mencanak naik. Ramai yang nak turut serta, nak buat keuntungan. Yes, dia buat keuntungan, tetapi sampai satu detik benda tu burst, jatuh. Tengah-tengah kutip keuntungan, tiba-tiba alami kerugian yang besar. Itulah yang terjadi pada Lehman Brothers. So antara kisah penyebab, itu antara punca-punca penyebab pada krisis 2007-2008. So sekarang ni, krisis 2007-2008 ni kita nak pecahkan kepada 3 peringkat. Mr. Knight nak pecahkan kepada 3 peringkat sebab apa? Sebab ini yang saya nampak. Pada satu-satu krisis, kita nak pecahkan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama sekali adalah permulaan. Ini permulaan. Yang kedua adalah kemuncak. Yang ketiga adalah pemulihan. Apa-apa krisis, apa-apa krisis ekonomi, kita nak pecahkan kepada 3 peringkat. Nak senang supaya kita faham, kita pecahkan pada 3 peringkat: permulaan, kemuncak dan pemulihan. Permulaan. Apa ciri-ciri yang kita nampak dekat permulaan? Permulaan ni antara ciri-ciri dia adalah yang pertama sekali, dah ada, orang kata apa, dah boleh kita mula kesan masalah tu timbul. Contohnya kalau you lihat cerita Big Short, cerita Big Short, siapa dia punya hero? Siapa yang tengok cerita Big Short, siapa kenal dia punya hero? Nama apa dia punya hero? Sebab dia dia berdasarkan kisah yang kisah sebenar tau. Apa watak hero dia? Apa watak hero dia? Siapa tahu watak hero dia siapa? Batman. Batman pula. Bukan, nama watak dia. Bukan pelakon, watak dia. Watak dia, hero dia, Michael Burry. Dr. Michael Burry, yang mana dia ni merupakan seorang kita boleh katakan nak kata macam mana, dia ni pakar analisa lah. Dia ni memang expert dalam membuat analisis untuk apa-apa pasaran pun. Instrumen kewangan, dia ni pakar. Dia pandai buat analisis, dan juga setiap analisis dia tu mesti berjaya. So dekat situ investor yakin nak letak dana pelaburan dekat dia. So dia pun buka hedge fund. So satu hari bila dia tengah buat research, untuk dia cari kalau peluang baru lah, peluang baru untuk dia punya pelaburan, untuk dia letakkan dia punya dana-dana klien dia, dia cari-cari, dia nampak, dia sedar satu peluang. Peluang apa? Iaitu peluang di mana untuk tunggu pinjaman perumahan tu jatuh. Bermaksud dia nak buat satu dia nak melabur dalam security lah. Security dana perumahan. Andai kata dana perumahan jatuh, dia punya pelaburan tu akan menguntungkan. Tetapi pelaburan tu tak wujud lagi waktu tu. Sebab apa? Sebab orang dah tahu dah buat apa nak ada jaminan untuk dana perumahan. Sebab sekarang ni
orang kata apa, industri perumahan tengah mencanak. Kenapa nak ada perlindungan kepada dana perumahan? Sebab harga rumah naik. If you bankrupt pun, you just jual rumah you dapat balik modal. So dia bawa dia punya idea ni pergi ke bank. Michael James Burry. Okay, dia bawa pergi ke bank-bank besar, dia bawa pergi jumpa JP Morgan, dia bawa pergi jumpa HSBC, bank-bank besar ni yang mana yang terlibat dalam pelaburan orang kata